Amma ba'du. Muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah. Karena dengan limpah kurnia, dengan keizinan, dengan kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, malam ni malam yang ke-13 Ramadan, hari yang ke-12 kita berpuasa, Allah masih lagi memanjangkan umur kita untuk sama-sama mencari dan menghargai bulan Ramadan yang hampir menginjak ke setengah bulan. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita menghargai sungguh-sungguhlah. Kita menumpukan perhatian dengan sebaik mungkin dalam melakukan ibadah dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, dalam tazkirah ringkas berselang-seli dengan solat tarawih ni, ada 2-3 perkara yang saya sebenarnya nak pesan pada diri saya dan saya nak pesan pada tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita ambil manfaat, dapat kita tambah baik, dapat kita perbaiki, dapat kita improve dan upgrade akan berkaitan dengan amal soleh yang kita lakukan ni. Nak lagi dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama sekali, ada 4 benda semua. Yang pertamanya ialah amalan membaca Al-Quran. Marilah tuan-tuan muslimin muslimat, kita sama-sama memperbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bukan maksud bulan Ramadan saja baru baca, bulan lain tak kena baca. Yang tu memang kita nak buat sedia dah. Masuk bulan puasa baru kalut tadarus, habis bulan puasa tak ada terus. Dia tutup rapat Quran, tak baca dah. Dia kira duk bulan puasa yang dia baca, habis tak baca. Maka orang hak jenis baca Quran setahun sekali ni, lidah dia keras. Bila lidah dia keras, dia gagapkan, dia lencak baca Quran. Jenis baca setahun sekali. Habis bulan puasa dia tutup Quran tu, dia simpan tempat tinggi. Kita tanya hang simpan tauna tempat tinggi, atas shilin ni lah. Punya pengotok ada simpan atas shilin. Dia kata hak tu paling tinggi. Memang paling tinggi, sampai hang pun tak sampai nak ambil. Dah lah hang tukar metod macam Doraemon. Letak di tempat yang bukan di atas lantai supaya kita ni tak langkah dan sebagainya. Hak padan-padan patut kita sambut, kita ambil. Makna Quran jangan hanya baca bulan puasa saja. Bulan puasa ni patut banyakkan. Kalau bulan lain, kalau hari lain sehari semuka, Ramadan sehari 10 muka. Sama dengan 1 juzuk. 30 hari Ramadan, 30 hari puasa, 30 juzuk, insya-Allah khatam Al-Quran sekali. Boleh lah tu, sekali khatam. Nampak? Daripada tak khatam langsung. Nampak? Nak capai macam mana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam 60 kali sebulan Ramadan, payahlah. Nampak? Walaupun kita nama yang Syafi'i, nama sama tapi tak nama perangai. Itu Imam Syafi'i. Kita Syafi'i pembuat cok keria, peniaga cok kodok, nama pun. Nampak? Jadi nak khatam 60 kali, ma'assalamah serta dia. Sekali jadi dah. Sehari 10 muka, sama dengan 1 juzuk. Ustaz, mana larat sampai 10 muka? Letih dah lah puasa, kering tekak. Alasan ni bukan nak. Nampak? Hang tak larat baca 10 muka direct. Hang baca 2 muka setiap waktu semayang. Sehari 5 waktu kita semayang. 1 waktu 2 muka, 5 waktu 10 muka. Sama? Nampak? Equal tu 1 juzuk. Cukup 30 hari, clear. Tuan-tuan, dah ustaz, kadang-kadang tak dan. Itulah kami kalut kadang-kadang 10 muka banyak tu. Ada tak surah-surah yang kalau kata baca sekali boleh pahala banyak? Kita kata ada. Hang nak surah apa? Yang pertama surah Al-Baqarah, 200 ayat lebih. Nampak? Sekali baca 2 jam setengah. Boleh? Hak tu lagi panjang ustaz. Dah ni nak bagi rumah hang tak jadi kubur. Bagilah pendek sikit. Okey, kita bagi pendek sikit berdasarkan hadis Nabi juga. Surah Al-Kahfi, dah dia bagi alasan nak baca 1 juzuk sehari payah, ambil 1 surah sehari sudah. Tambah pula kalau surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Nabi kata man qara'a suratil kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Kahfi setiap hari Jumaat, Allah limpahkan cahaya atas dia sampai jumpa Jumaat minggu depan. Makna dalam tempoh seminggu tu Allah nak jaga pelihara, Allah nak jaga kita ni. Mati dalam tempoh seminggu tu, mati dalam keadaan husnul khatimah kalau ada hari Jumaat tu baca surah Al-Kahfi. Oh, dia kata bagus juga ustaz nak surah Al-Kahfi. Berapa banyak muka surat ustaz? Surah Al-Kahfi pendek 10 muka surat. 110 ayat kan? Tak sampai sejam, 40 minit dia baca. Kita tu dia ingatkan 2 muka, 10 muka lah. Jenis manusia tambah orang Melayu memang bab terkedarah 3 kali makan buka puasa. Daripada anak jin ni bab duit brim beratuk 2 jam
Nak boleh ke 400 tu pun puas duk kena pemohong, kata masuk tak masuk, masuk tak masuk lagi. Jenuh buat rayuan, betul tak? Bab mentikedarah, bab dunia 2-3 jam sanggup berdiri. Bab suruh baca Quran 10 muka surat dia tak larat dah. Dia bagi alasan macam-macam. Ustaz, kami bukan tak mau baca 10 muka 40 minit ustaz. Kadang-kadang kita hak baru nak mula ni, cari ayat. Kita hak baru nak start ni ustaz, kadang tak boleh nak baca banyak lagu tu. Ustaz bagilah hak pendek sikit, surah pendek sikit. Kita kata ada juga. Surah mana? Surah Yasin. Surah Yasin 83 ayat, 7 muka surat, sama dengan 12 minit sekali baca. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try baca 12 minit yang lidah standard. Siapa baca ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, Allah nak ampun dosa-dosa dia hak dulu ni. Dosa kecil lah, kalau dosa besar wajib taubat nasuha. Surah Yasin 12 minit. Takkan kita tak mampu baca? Dia kata bukan tak mampu, boleh, tapi takut tak istiqamah. Bagi hak pendek sikit tak ada ustaz. Boy, jenis nak kena terajang tu. Bab makan laju, bab suruh baca Quran, kita bagi surah yang pendek, dia nak pendek lagi. Berkira dengan Allah Ta'ala bab baca Quran. Betul tak kita berkira? Berkira kita, dalil kita berkira riang waktu baca Quran ni apa dia? Tu waktu duk baca surah Yasin tu, biasa perangai aku ni kan, malam Jumaat kita baca Yasin kan, pakai surah pendek, surah kecil tu kan. Mulut dia baca Yasin wal Quranil Hakim, baru ayat kedua jari duk selak tengok apa leh tu, 2, 3, 4, 7 leh. Biasa buat perangai aku ni. Tok so dia buat warok belakang lah. Nah, muhung apa? Biasa belakang. Dia punya tak sabar nak habis baca surah Yasin tu, sampai tengah baca duk kira dah. Padahal bukan 20 jam baca, 12 minit je. Betul? Bagilah surah pendek ustaz, habaq kami nak mulai. Tak apa, kita bagi surah pendek. Surah yang kedua terpendek. Nampak? The second shortest surah in Al-Quran. Ada 114 surah. Yang paling pendek, the most shortest surah, Inna a'tainakal kausar, 3 ayat. Nombor 2 pendek, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kan Nabi sebut man qara'a Qul huwallahu ahad 10 marrah, man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrah banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar ibn al-Khattab, idzan nastaksira ya Rasulullah. Qala Rasulullah, Allahu aktsaru wa atyabu aw kama qala. Tuan-tuan, Nabi kata siapa yang baca Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas 10 kali sampai penamat. Qul hu 10 kali sehari sampai habis, Allah bina bagi dia istana dalam syurga. Ini Nabi sebut, bukan saya pandai-pandai. 10 kali Qul hu, Allah nak bayang istana dalam syurga. Tuan-tuan, takkan tak mampu ke? Sekali Qul hu 4 ayat 10 saat. Kalau hak standard baca lah, berhenti baca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 saat dia tak? Sekali 10 saat, 10 kali 100 saat, sama dengan 1 minit 40 saat. Itu kalau hak baca lambat. Kalau hak baca laju, enjin tebur, sambung tu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu a'lam billahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bunyi ahad dia. Rabu Khamis tak tahu pas mana. Jenis lagu ni luku kepala dia baca. Hanya menyanyi lagu ke laju-laju lagu tu. Nak baca laju Quran ni boleh, tapi biar kena pasah dengan makhraj. Pasal Al-Quran, ayat ataupun huruf hijaiyah yang duduk dalam Quran tu ada hak belakang. Kalau kita duk baca, duk nafikan hak huruf, contoh kita baca laju sampai tak bunyi huruf tu, esok di padang mahsyar dia tuntut balik. Tonton tak percaya, tonton try mati tengok. Dia tuntut balik. Pasal huruf Al-Quran itu kalamullah. Kalau menyanyi tak apa, laju pun, nampak? Tak dosa. Jadi Quran nak baca laju, bagi kena dengan kaedah. Ada tertil, ada tadarus, ada tilawah. Nak baca lambat terus pun boleh, nak baca pertengahan, nak baca laju macam budak-budak tahfiz, silakan, bagi kena kaedah. 10 kali Qul hu, Allah nak bagi istana dalam syurga. Takkan kita nak kata tak mampu lagi? Seminit 40 saat nak boleh istana nah, bukan rumah apartmen di Pauh Metampuh ni. Ni kita nak beli rumah apartmen ni belengah ketiak. Belengah ketiak, hutang 30 tahun terkedarah. Umur mula beli umur 30 tahun. Nampak? Habis bayar umur 60. Boleh geran rumah 2 hari mampu habis. Ni rumah bukan besar pun, 3 bilik 2 bilik yang 800 kaki square feet nya.
Nampak? Tu pun payah hak atas dunia. Nak boleh ke rumah susah, kena kerja siang malam pagi petang, boleh gaji bayar rumah. Allah nak bayar istana dalam syurga dengan 10 kali qulhu, takkan kita tak mau lagi? Sombong sungguhlah kita ni. Nampak? Istana dalam syurga bukan macam rumah di dunia. Pintu masuk saja Iraq sampai Yaman dia punya luas. Pintu masuk. Kita pintu masuk 3 kaki je. Masuk 2 orang sempit tak celui. Kalau bini macam giant, suami pula macam Doraemon, dua-dua bulat, try masuk dua-dua, terkapit pintu. Kena masuk salah seorang. Itu pintu rumah kita lah ni. Pintu istana dalam syurga luas dia 1000 kilometer. Tu dia ustaz, takkan 1000 kilometer pintu saja? Ya, dalam syurga. Letih kami nak berjalan. Siapa suruh hang berjalan? Allah bagi kenderaan dalam syurga, tapi bukan RZ lah. RZ kena buh minyak jadi susah. RZ walaupun laju kena buh minyak, dah lah minyak mahal. Nampak? Duk kena pemuhung kita ni. Dulu kena pemuhung sebulan sekali, lah kena pemuhung seminggu sekali. Itu kita tu sokong lagi. Buah kedondong, buah keranji, padan muka, sokonglah lagi. Ambil pi. Nak? Tak erti bahasa lagi. Jangan jadi bodoh lebih pada ikan kapu lagi. Ikan kapu tuan-tuan, walaupun dia ikan, berat dia 4 kilo. Kita try pergi mengai tengok. Bawa dengan box Shimano full bearing, tali tangsi 200 pound, sewa boot pituh yan sampai 600, bayar kongsi 7 orang dengan nasi lemak apa bawa sampai tengah laut tu, bubuh dengan ropala mata kai 3 serangkai tu, potong isikan temenung tu dia sangkut, bubuh batu ladung berat, lempar, lempar, masuk umpan tu dalam laut, terjun pi dasar. Ikan kapu dia tengok-tengok, dia sambak umpan kita. Mata kai 3 batang lekat dalam mulut ikan kapu tu, dia lawan ke dia serah diri? Amui macam tak biasa mengai belakang ni. Dah ikan bila lekat mata kai dalam mulut, dia lawan ke dia serah diri gitu Lawan lah tuan-tuan. Tambah kalau ikan kapu, dia bawa mata kai tu masuk bawah rebah putih tadi gitu ya, padam muka kita. Tuan-tuan, nak boleh bawa naik seekor ikan pun 40 minit dia lawan tuan-tuan, walaupun mata kai lekat di mulut. Nampak? Tu ikan. Kita manusia bukan bubuh mata kai di mulut, bagi kemplekat nerak dah, bodoh pada kapu ni. Dah sungguh lah. Bagi besker, bagi baja, bagi atap nerak dah. Tambah ni nak dekat election ni, Allah, dia turun main merata cerak ni. Hak dulu tak pernah nampak muka, dia nampak muka. Mai duk dukung anak orang, mai duk cat rumah orang, mai duk misi rumput, mai duk tanya lampu, mai duk belanja habis orang. Saya belanja, saya bayar. Amboi. Dulu hang muka hang duk tahu mana? Muka geram ni. Nah, puasa-puasa ke? Tuan-tuan ni, terus dia jadi bodoh daripada ikan. Ikan melawan kita manusia, Allah bagi angkai pun tak melawan lagi lah. Kain plekat pergi beli sendiri ya, RM25. Gajah duduk, gajah baring pun ada. Duk harap korang apa? Tuan-tuan muslimat, maka nak habang istana dalam syurga tuan-tuan, pintu saja 1000 kilometer. Allah bagi binatang tunggang, nama dia burak. Tak payah buh minyak, selangkah sejauh mata memandang. Kalau kata 125 karburator Umar Resi, Superman baru boleh 160 kilo sejam. Yang ni selangkah sejauh mata memandang. Itu kenderaan syurga, pasal luas. Itu baru pintu masuk. Kalau pintu beribu kilo, besar luas dia, takkan rumah saiz 60 kaki. Rumah mestilah lagi luas. Berjalan dalam istana, lantai lut sinar, transparent, jalan nampak sungai duk mengalir di bawah ni. Tajri tahtihal anhar, di bawah istana itu mengalir sungai-sungai yang berwarna putih susu. Tak cukup dengan tu untuk orang lelaki-lelaki, Allah sediakan pula 70,000 bilik dalam setiap istana syurga. Setiap bilik ada bidadari duk tunggu di muka pintu. Tuan-tuan tak mau ni, bidadari bukan bini. Bini kalau tunggu di muka pintu, ambil lewat balik, rasanya tak mau balik. Bidadari tuan-tuan tunggu di muka pintu. Kita jalan kot tengah lorong ni, bilik tu panggil, abang, abang. Ketika kali belah ni, hak ni panggil pula, abang Haji, sinilah, sinilah. Kali belakang, abang lama tak main sini, datanglah abang. Aku perasan Pak Haji pensan tadi tu ya. Tuan-tuan, bidadari ni lawa lah. Kalau kita tengok awet atas dunia pun segak dah, tidak? Tengok Mira Pizza, Nelopa, Emma Maimbung, Jana Nik, tu pun meleleh elok dah tengok. Hak tu baru hak dunia. Tuan-tuan weh, hak syurga lebih-lebih lagi lawa. Allahu Akbar. Takkan kita tak mau lagi? Untuk orang lelaki itu, kalau untuk orang perempuan, ustaz orang lelaki ya. Untuk kami orang perempuan kalau duduk dalam syurga boleh apa? Takkan bidadari ke?
Orang perempuan dia duduk atas dunia dia suka apa? Barang kemas, dia tak? Mas Zulian tak main alam syurga. Mas tuan-tuan barang kemas kesukaan orang perempuan ni dalam syurga bukan takat pakai di tangan ni sampai ketiak pakai lebih pada Fir'aun lagi. Dah barang-barang kesukaan orang perempuan, pinggan, mangkuk, korem, milamin ada belakang tuan-tuan. Lalunya atas dunia ni depa beli pinggan mangkuk mahal depa buat dalam almari kan. Buh pedayam siap. Kot nak beli hak mahal-mahal tu nak jamu suami makan tak? Suami makan atas pinggan plastik, beli Colgate free 3. Pinggan plastik tu bocor dah tengah, bubuh nasi okey, tauk kuah tirih ke bawah. Mengkelan kat 2 tahun dah makan lekat. Kadang jamu kat suami atas pinggan tu, kadang bubuh nasi kat kucing atas pinggan tu juga. Suami sama tarah dengan kucing tapi bukan hak matang poh ni. Ni hak matang pasiak ni. Tuan ni. Nah habaq halan syurga lebih banyak lah tuan-tuan. 10 kali qulhu untuk dapat istana dalam syurga. Takkan kita nak bagi alasan lagi teruk sangat, benak sangat, bodoh sangat kita ni. 10 kali qulhu sambil siram pokok boleh baca, sambil walk kereta boleh baca, ni berjalan turun daripada rumah nak main surau boleh baca, sambil walk motor, sambil walk kereta, sambil buat apa pun boleh baca 10 kali qulhu. Jangan sambil berak sudah baca atau melampau tik kucing tu tuan-tuan. Tak ada alasan lah. Dia kata bukan nak bagi alasan ustaz, lagi ustaz kata saya bagi alasan pula. Betul lah qulhu tu antara surah yang pendek, tapi sampai kena 10 kali ni payah ha. Hak sekali baca tak ada. Amboi tengok. Kita bagi hak ringan dah. Dia kata sekala hak baca sekali surah ha. Kita bagi hak baca sekali pun besar fadilat. Ayatul kursi. Ayat kursi. Ada orang tak hafal ayat kursi dalam surah malam ni? Aku nak tengalung dengan kursi ni. Hafal belakang tu ada ayat kursi. Benar sangatlah kalau tak hafalnya. Makna ayat kursi kita duk hafal dah, cuma kita tak tahu fadilat dia apa. Nak baca tang mana? Ni dengar malam ni. Jangan cakap abang tak payung lah. Ni Nabi kata man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut aw kama qala. Hadis hasan sahih. Nabi kata siapa yang baca ayat kursi lepas sembahyang fardu, habis 5 waktu sembahyang dia tak tinggal ayat kursi, maka tidak ada yang dapat menghalang dia daripada masuk ke syurga Allah melainkan kematian. Tuan-tuan, nak dapat syurga ayat kursi jangan tinggal tiap-tiap kali sembahyang fardu. Takkan 4 baris kan? Paling-paling pendek tu. Dia kalau dia tanya lagi nak hak pendek, aku nak buru penumbuk. Amboi berteruk dengan ni. Ayat kursi takkan kita tak mampu. Lepas ni boleh buat amalan tuan-tuan. Ni bulan Ramadan, bulan mulia ni, basahkan lidah kita dengan kalamullah. Lama dah kita tinggal Quran, baca pun gagak macam kucing telekat tulang dah baca. Malu tuan-tuan ni, kita orang Islam. Agama yang hak, agama yang benar. Tengok agama lain, agama orang kafir tu, yang batil, yang sesat, mati mereka masuk neraka selama-lamanya. Tuan-tuan tengok orang Cina, tuan-tuan pisua surah Abang Mandarin, suruh mereka baca. Mereka baca lancak, padahal agama sesat sembah tokoh. No, tengok orang India, surah Abang Tamil, dia baca lancak kambing apa, bunyi tak faham apa. Tu tengok orang Siam, surah Abang Thailand, dia baca pun lancak, padahal mereka agama yang batil. Kita orang Islam surah Quran bodoh piang tu, illiterate, buta huruf, tak arti apa, macam kucing telekat tulang, macam tikui tengok mesti tengok Quran ni. Lancak tahu lah, bismillah bismillah lancak main nak baca tu dia gagak. Sebab itulah gunanya tadarus Al-Quran malam-malam lepas tarawih tu kan. Bagus tadarus ni, kita baca orang dengar kita salah, orang tegur, jadi kita boleh ilmu, kita boleh perbetul. Kalau kita baca seorang, kita akan tahu salah kita. Sebab itulah ada tadarus. Tadarus ni sunnah Nabi. Setiap malam Ramadan Nabi bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril turun, mai dengar Nabi baca. Lepas tu malaikat Jibril baca, Nabi dengar. Ada two way communication tuan-tuan muslim-muslimat. Maka kita tadarus tu cukup bagus tu. Walaupun kita gagak, walaupun kita tak lancak, jangan duk malu kat orang. Kita tak mau malu depan Allah Ta'ala, kita malu atas dunia ni siap-siap. Pasal lama dah masa kita buang untuk dunia, sampai kita dengan Quran pun kita tak arti apa. Jadi kita ada kesedaran untuk mengaji balik. Nabi sebut ada 2 benda dia akan dapat orang hak belajar Quran ni. Yang pertama, pahala dia berusaha belajar Quran. Yang kedua, pahala dia baca. 1 huruf 10 kebaikan, padam 10 kejahatan. Bulan Ramadan Allah gandakan pula, bagi pahala macam buat benda wajib. Tak mau gitu tuan. Dia kata bukan saya tak mau tadarus dah. Tok Imam kerja cari salah saya. Dia pergi tadarus dengan Tok Imam, Tok Bilal. Dia seorang gagak, hak lain mau lancak. Mai tang giliak dia mampu Tok Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap masa bawa tak nampak.
masaluhum kama dia gagak, dia buat sakit tekak, akai jenuh belakang. Hak buat sakit tekak ada, hak buat batuk pun ada, pemuhung depan Quran. Duk masaluhum kama tu imam bila tegur kali pertama lembut lagi, masaluhum kamasalil lazi. Dia pun masaluhum kamasalil lazis stau qadal patahah da qada nun patahah nak qadana jenuh lagu tu dua kali tu imam derah lagi lah. Qadana ra dua kali ya, tegur. Masaluhum kamasalil lazis stau qadana ra fa tu imam kali ketiga jerkah tu falamma buta ke apa, kena buah tu tahu pun nak marah, betul tak? Dah hang gagak tu imam tegur, patut hang terima kasih. Dia duk kata ke tu imam. Tu imam pun ada kerja lain nak buat, duk sangkut ke dia sejam setengah. Tu imam duk tengok jam, habis dah gusti aku terlepas dah. Tu yang duk marah kan. Patut terima kasih tu imam tolong tegur saya baca. Dah dia marah tu imam, dia terasa hati. Habis tadarus dia pergi kutuk tu imam kawan dia. Hang tengok weh, tu imam kita tu pakai jubah serban saja. Serban sak bakui, janggut sampai pusat, tapi perangai pengotok jahat anak. Awak siapa? Dia dengan Tok Bilal dengan Tok Siak, dia boleh pakat tiga orang depa. Time aku baca Quran, depa pakat cari salah aku anak. Aku baca direct salah My time depa baca betul semua. Lagu tu kan seorang Tok Imam. Dia kata Tok Imam, memanglah kena tegur bodoh weh. Hang bukan menyanyi lagu baca surah abang, hang baca Quran. Kalau salah wajib tegur. Patut jangan marah. Terima kasih banyak-banyak. Esok dia main agak tadarus tapi tak duduk dengan Tok Imam lah. Dia duduk belakang seorang baca baca seorang dia. Habis baca dia jumpa kawan malam, dia kata hang tengok weh, malam ni baru depa tahu langit tinggi rendah. Awal siapa pun tak berani tegur aku malam ni. Kira aku baca betul semua. Memang betul semua hang baca seorang. Nampak? Jangan buat perangai huduh lagu tu nak orang batang pun. Pi duduk dengan orang untuk dia dengar kita baca Quran supaya kita, kalau ada salah dia boleh tegur. Kita dapat ilmu dan kita boleh perbetul bacaan kita. Quran jangan tinggal. Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama qala. Bacalah Quran. Sesungguhnya Quran itu hari akhirat esok akan jadi syafaat, bantuan, talian hayat kepada orang yang rajin baca dia. Ini jaminan daripada Nabi. Bukan saya sebut, Nabi sebut. Tak mau pegang, tak yakin kok, tak tahu nak abang. Tuan-tuan, yang pertama, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat, marilah sama-sama kita menjaga aurat dan pemakaian kita dalam bulan Ramadan. Nak lagi bila sambut hari raya esok. Perkara ni walaupun masih lagi awal, saya nak kena sebut juga supaya kita ni ambil peringatan. Biasanya kita akan sambut hari raya pada 1 Syawal. Hari raya ni hari sambut kemenangan, kembali kepada fitrah, bersih daripada dosa yang diampunkan dalam bulan Ramadan. Kita sambut hari raya tu bagus dah. Tapi apabila kita campur perkara-perkara maksiat duduk dalam rumah kita, yang tu yang berdosa, melingkup habis pahala puasa kita. Lagu mana yang kita campur maksiat di rumah? Tuan-tuan, bila mai hari raya, anak beranak, anak menantu, adik-beradik pakat balik mai berhimpun di rumah kita, betul tak? Pakat berhimpun ni, anak menantu, ipar, duai, sepupu, sepapak, kaum kerabat berkumpul di rumah kita. Kita sebagai tuan rumah, sebagai ayah, sebagai mak, tolonglah mainkan peranan. Jangan jadi bodoh sangat. Lagu mana jadi bodoh? Tak tegur anak bini, anak-anak kita, anak menantu, ipar, duai duduk dalam rumah, tolong jaga aurat lah masing-masing. Ni ipar duai duduk dalam rumah, rambut duk tayang. Adik ipar perempuan duduk dalam rumah, tudung tak pakai. Abang ipar duduk dalam rumah pakai boxer saja, macam Spiderman tengok. Dah lah perut boroi. Tuan-tuan, mana boleh ni ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ipar duai haram, bukan mahram. Bila mereka balik ni, tolong jaga aurat masing-masing. Kita ada isteri, kita ada suami, tolonglah ambil berat benda ni. Bukan salah nak balik berjumpa mak ayah, nak jumpa adik-beradik setelah lama tak jumpa, tapi tolong jaga aurat. Kita ada batasan. Islam ni dia bukan kafir, bukan agama yang tak ada batasan. Ada batasan, tolong ikutlah.
jaga aurat masing-masing. Nah, ayah kalau boleh telefon anak-anak, tanya mereka, bagi teguran dan nasihat kat mereka. Tanya ni, abang, raya tahun ni balik rumah abah ke? Dia kata, ya abah, cek balik rumah abah dengan family 2 hari sebelum raya. Jadi nanti balik main elok-elok nah, buat kereta jangan laju-laju. Cuma abah nak pesan satu benda, hang tolong jaga aurat bini hang nah, sebab bila hang mai balik sini, adik-adik lelaki hang ramai. Nah, tolong jaga, suruh dia pakai tudung dalam rumah dan sebagainya. Sebab abah tak maulah, abah penat puasa, bulan Ramadan hari tu, abah tadarus Quran, abah mayang tarawih, abah sedekah, abah bangkit mayang tahajud. Tak larat abah cari pahala dalam bulan Ramadan. Abah tak mau bila hampa balik, hampa duk campur dengan unsur maksiat dalam rumah abah, lingkup pahala puasa abah. Pesan aku tu. Telefon nombor 2, nombor 3, nombor 4, aurat antara ipar dua mesti kena jaga. Kita tuan rumah, kita ayah ada kuasa. Ni ayah misal macam tanduk kebau tajam, wak doyok mengalah. Tapi bab aurat tak orang ni tegur. Dia kata bukan, saya tak mau tegur anak-anak saya ustaz. Hak macam ustaz kata tu memang betul sungguhlah. Tapi tu dia lah. Hak sulung tu ustaz, bini dia rambut kuning macam dengan penyapu. Kening hitam, bulu ketiak hitam, rambut kuning. Nak jadi orang putih, mak saleh celuk. Nampak? Hak nombor 2 ustaz, pakai pula ketat, seluar melekat, padat, mampat, sendak terus. Jadi nak tegur, boleh lah nak tegur, tapi tu dia. Hak sulung tu ustaz, sebulan duk bagi 1,000 kat saya tu. Hak nombor 2 500, hak nombor 3 700 duk banking mai. Tang situ saja 2,000 lebih dah saya boleh buta-buta ya. Kalau saya buat macam ustaz suruh tegur depa ni, pakai tak dapat apa. Bodoh punya pak. Oleh kerana imbuhan hang dapat sikit lagu tu hang nak mendiamkan perkara. Jangan marah. Kita apa ustaz ni kata bodoh banyak kali. Bodoh bukan makian. Bodoh ni satu sifat kita semua ada. Saya tuan-tuan semua bodoh juga. Sifat kita tidak tahu, kita jahil. Nampak? Ada bukan satu hinaan ataupun makian. Jangan anggap lagu tu. Tuan-tuan ni. Nah, sebab bila kita tak tahu ni, kita buat benda yang Allah Taala larang dalam keadaan kita tak tahu. Jadi bila kita mengaji kita tahu, keluarlah kita reda kebodohan tu. Nampak? Bodoh tang lain pula. Ada hak satu bodoh dah cerdik dah. Hak lain tak lepas hari. Lepas tu kata kena mengaji. Nah, bagi teguran masalah aurat, tolong jaga bagi elok tuan-tuan muslimat antara ipar dua. Nah, ipar dua wajib jaga aurat, bukan mahram. Tapi kalau dengan pak mentua, mak mentua tak apa. Nantu perempuan dengan pak mentua, aurat tak kat mana? Orang matang tahu. Nantu perempuan kita dengan kita ni, aurat depa tak kat mana? Pusat sampai lutut. Betul tak? Ambih warak ni. Kau tak ada menantu lah ke? Tak, menantu perempuan kita dengan kita ni aurat tak kat mana? Pusat sampai lutut. Faham tak? Jadi kalau menantu perempuan kita tu duduk dalam rumah dengan kita, dia tak pakai baju, berdosa tak? Berdosa? Mai kok celah mana berdosa? Dah pusat aurat pusat sampai lutut saja. Mana berdosa? Kalau ikut hukum fiqahnya, kita duduk dalam rumah pak mentua, duduk tengok gusti. Menantu perempuan balik mai bancuh ayam, bancuh, cawan tertumpah kena baju basah panas. Buka baju, tinggal seluar saja, topless orang panggil. Nampak? Ni macam marah apa ni? Baik. Jadi menantu perempuan tu pakai seluar saja, bawa ayak pi hantar kat pak mentua. Pak mentua tengah tengok gusti. Nampak? Jadi menantu perempuan tak ayak, pak mentua kata hak mana satu gusti ni? Dosa tak dosa? Tak berdosa, sebab aurat dia tutup dah pusat sampai lutut. Tapi tak payah nak buat lagu tu lah. Walaupun boleh, sebab pak mentua pun bukan boleh percaya. Nampak beruban-beruban tu, tak kira dia naik syekh mampu habis. Kan Nabi sebut asyaiqu syabun, orang tua-tua tetap muda. 2 benda tetap muda ni. Nombor 1 tetap muda bab nafsu syahwat. Yang kedua, orang tua-tua ni tetap muda dalam bab cari makan kedarah, kumpul harta, cari pangkat dan kuasa. Betul tak? Umur tua, bab kuasa, bab memerintah, dia jadi muda balik. Dalil depan mata kita. Umur kat 90 dah, tapi gatai gedik nak jadi Perdana Menteri lagi. Tak sedar ke diri. Dulu hang 20 tahun lebih dah, sudah bagi kau alim pula. Ingat-ingat samalah surah masjid ni. Nampak tak puas lagi. Saya boleh jadi Perdana Menteri lagi, Panama. Tuan-tuan muslimat. Tak sungguh itu Nabi sebut dah. Jadi depan mata kita. Nah, jadi tolong jaga masalah aurat. Kemudian yang ketiganya, bila masuk hari raya juga tuan-tuan, perkara yang perlu kita ambil berat juga ialah bersentuhan dan bersalaman dengan yang bukan mahram. Kita biasanya hari raya ni kita pergi ziarah adik-beradik kita, betul tak?
Pergi ziarah adik-beradik bagus dah, itu sunnah Nabi, perkara yang mulia, sunnah. Mengeratkan silaturahim. Tapi dalam duk mengeratkan silaturahim tu kita duk pergi salam ikut dan kita. Jaga jangan duk mengikut dan salam dengan yang bukan mahram. Kita duk nampak itu adik-beradik kita, itu mak menakan kita, tapi kadang-kadang haram untuk kita bersentuh. Pasal dia bukan mak menakan sabit mak long kita, dia jadi mak menakan sebab dia menikah dengan pak long kita. Pak long kita tu adik-beradik mak ataupun adik-beradik pak kita. Dengan pak long kita tak apa, dengan mak long kita tu. Jaga baik-baik tuan-tuan muslimat. Walaupun kita panggil dia mak long, bukan boleh bersentuh tu. Tapi dah kita tak mengaji, duk kira mak long boleh bersentuh, bukan takat salam, berpeluk laki perempuan. Haram hukum dia. Ini bukan orang kafir, Islam ni diajak kita. Jadi kalau pergi raya rumah maklum, kalau dia suar tangan nak salam, jangan salam. Maklum yang tak sabit lah. Dia selamat raya maklum. Kita kata selamat raya maklum. Lagu tu sudah. Kalau dia suar tangan nak salam, tak usah sambut. Selamat raya maklum, maaf zahir batin. Sudah. Dia kata cepat salam. Amboi dengan maklum tak mau salam raya-raya ni. Kita pun jawab, maklum bukan saya tak mau salam, tapi kita bukan mahram maklum, tak boleh bersentuh. Boleh tak? Sampai 3 mikrofon ni. Tak dengar lagi, tak tahu nak abang. Jadi kita pun abang tak boleh maklum, kita bukan mahram, tak boleh bersentuh. Maklum kata amboi sejak-sejak duk pergi masjid ni dengan aku tak mau salam dah. Nampak dia betul macam kita salah, padahal dia yang salah. Jadi kita nak abang apa? Kita abang pula maklum, bukan saya tak mau salam, bukan saya nak kurang ajak. Saya dengan maklum, kita ni kalau ikut ni boleh menikah, kita bukan mahram. Kalau Pak Long bercerai dengan maklum, Pak Long mati ke, saya boleh menikah dengan maklum. Dia kata hambui tak pada dengan nak menakan, gatai nak menikah dengan mak menakan sendiri. Kita bukan gatai nak menikah, kita abang contoh, dah maklum tak faham, tak kira salam juga, kalau tidak tak usah duduk balik. Nampak guna tuan ni? Kata tak faham bahasa, nak tarik tangan lagi takut dia terasa hati. Tuan-tuan nak buat guna cara yang terbaik untuk mengelak daripada bersentuh dengan yang bukan mahram. Amai saya nak ajak malam ni. Cara ni cukup mujarabnya, mesti jadi punya, confirm. Tuan-tuan nak buat guna, maklum duk suar tangan kan. Kita dah abang-abang dah, dia tak faham. Maklum kaki tengok drama, ngaji tak mau, dia tak faham. Kita buat guna, tuan-tuan buat tangan lagu ni. Angkat tangan buat lagu ni depan maklum tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan tutup 3 jari ni. Ni 3 jari ni tutup. Tinggal jari satu ni, telunjuk ni. Kemudian tuan-tuan sebut Bismillahirrahmanirrahim depan maklum tu. Tuan-tuan korek tak hidung. Korek tu pula biar dalam tu. Weh maklum weh, sebulan tak boleh korek tak hidung ni, hari ni boleh korek puas maklum ni korek. Keluar pun ramai maklum nak salam. Dia lari awal lagi. Tak percaya tuan-tuan try buat Nampak? Tobat bukan takat raya tu, sampai kiamat dia tak salam dengan kita. Dia kata pengotok baik. Nampak tak kira lah lagu mana cara pun, yang penting jangan duk sentuh dengan yang bukan mahram. Dia kata ustaz, apa korek hidung kan? Kalau bulan tak puasa tak apa, kalau bulan puasa batal ustaz korek hidung. Tu kata kalau tak ada ilmu jam ke? Kita korek hidung bulan puasa, tengah duk puasa korek hidung batal. Tak bisa duk korek. Ni hukum fiqh Baik, korek hidung waktu berpuasa ada 4 hukum. Yang pertama batal puasa, yang kedua makruh, yang ketiga harus, yang keempat haram dan berdosa. Batal bila? Apabila kita korek hidung tu dia naik sampai atas tulang rawan ni, makna dia berasa sampai ke otak. Nampak? Jolok-jolok beruk naik atas, hidung dia kembang macam seromong kapal. Ada orang lagu tu? Tak ada. Sampai tang sini dia tak boleh masuk dah jari. Nampak? Pasal dia halus dah. Tang sini saja kot luar ni. Maka bila main kot luar saja tuan-tuan muslimin muslimat, dia ada 3 hukum. Yang pertama makruh korek hidung bulan puasa ni. Bila? Kalau tak ada kerja apa. Dia tengok amoi lambat lagi no nak bang maghrib no, baru ke 7. Tak ada kerja dia korek hidung. Mengkorek hidung dulu. Saja-saja, tak ada tujuan, makruh. Yang kedua harus hukum korek hidung. Bila? Dengan tujuan. Kalau kata hidung dia tersumbat, makna dengan korek hidung tu mengeluarkan sumbatan tersebut, dia menyawa bagi puas, bagi elok sikit. Harus ada sebab. Yang ketiga, haram dan berdosa korek hidung. Bila? Kalau dia pergi korek hidung orang. Yang tu haram dan berdosa. Jangan dia buat perangai huduh lagu tu. Tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi kena faham bahasa bab masalah hukum hakam dalam bulan Ramadan ni. Sebab kalau kita tak mengaji tuan-tuan ni, dia boleh merosakkan ibadah kita. Sebab tu dengan ilmu setiap ibadah ni. Contoh ni kita duk sembahyang tarawih ni.
Ada orang dia main semayang tarawih tapi dia tak semayang isyak lagi. Isyak tak semayang lagi. Lepas tu dia main niat semayang tarawih. Jadi guna tarawih dia? Tarawih dia jadi guna? Tak dikira tarawih lah. Semayang sah tapi tak kira tarawih. Fadilat tarawih tak ada. Dia kira semayang sunat mutlak. Faham ni? Sebab apa dia tak semayang isyak lagi? Nak kira tarawih, lesen dia semayang isyak dulu. Dia main lewat, isyak orang habis dah semayang, tu imam dah bangkit semayang tarawih dah. Dia masuk saja aku sembahyang tarawih 2 rakaat makmum. Allahu akbar. Tarawih tidak dapat fadilat. Setahun sekali tarawih tu tak dapat fadilat. Dia hanya dapat fadilat sembahyang sunat mutlak. Makna bukanlah berdosa tapi rugi oleh kerana dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Selesaikan isyak dulu, barulah dikira tarawih. Tuan-tuan muslim-muslimat, maka nak habaq tuan-tuan, pentingnya ilmu. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak ada ilmu, rosak kita ni tuan-tuan muslimat. Jadi 2-3 perkara tersebut tuan-tuan. Yang pertama, bab baca Quran perbanyakkanlah. Yang kedua, jagalah aurat ipar duai, anak bini bila balik kumpul sanak saudara apa semua ni, jaga elok-elok, jangan campur ikut dan jangan duk tepuk tampak sangat. Ada batasan kita orang Islam ni takutlah kepada Allah. Ini perintah Allah untuk mengelakkan perzinaan. Yang kedua. Yang ketiga, jangan duk bersalam ikut dan kita. Nak bersalam-salam dengan orang yang mahram tak apa. Laki dengan suami dengan isteri, salam hak tu salam lama tak apa, gugur dosa. Kita pula hari biasa duk salam minta maaf ni hari raya, pagi raya. Suami salam tangan bini, bini salam tangan suami. Nampak, bini pun minta maaf, abang Timah nak ambil kesempatan hari raya yang penuh dengan keberkatan, takbir raya bersaut-sautan. Timah nak memohon kemaafan kalau ada salah dan silap sepanjang perkahwinan. Nampak? Isteri-isteri minta maaf kat suami pagi raya, kita nak maafkan tak? Mestilah kita maafkan, mood kita tengah baik. Nampak? Abang maafkanlah Timah segala salah silap, abang halalkan makan minum Timah selama-lamanya. Oh, sedap suami pun duduk dengar takbir raya. Waktu ni lah ibu-ibu nak ambil peluang nak mengaku buat salah apa pun. Hari lain mengaku takut mereka marah, hari raya mengakulah datang apa pun, tobat dia tak marah. Nampak mood bagus laki kita tu, kita pun mengaku. Bang, satu lagi bang, Timah juga nak ambil kesempatan hari raya yang penuh dengan kemuliaan ini, pagi yang penuh dengan keheningan ini. Timah nak buat satu pengakuan lah. Apa dia Timah? Timah harap abang tak marah lah. Abang tak marah hai Timah. Timah habaq lah apa pun. Dah Timah nak habaq. Hak baru-baru ni duit abang hilang dalam poket tu, Timah balas. Jangan marah abang lah. Mengaku waktu tu. Ada suami nak marah pagi raya. Suami marah kalau depa mengaku depa balas duit kita. Selalu duk balas RM1, RM2 lah. Baru ni nak beli baju raya bayar RM30-40. Kita pergi nak beli apa luk buka puasa, duk ingat duit dah, ambil dah luk, nak bayar duit tak ada. Jenuh kena cuci pinggan pula. Kita marah tak bini kita kalau depa mengaku pagi raya depa balas duit kita? Tak marah kan? Macam seorang yang mengaku ni. Hak lain marah ke benar? Tak marah. Depa tak marah. Boleh balas lah malam ni. Raya ni mengaku. Dah sungguh. Suami pun kata, Allah Timah, takat RM30-40, takkanlah abang nak berkira kamu tu isteri abang. Kamu susah payah dengan abang, cuma abang minta lepas raya ni bayar balik. Contoh kan, suami pun berkira riang. Nampak aku mana? Suami pun waktu tu lah kita nak minta maaf kat isteri kita. Kita kadang-kadang ego, kita banyak salah dengan mereka. Nampak? Kadang kita tinggi suara, kita kata mereka, kita pukul mereka. Pagi raya lepas mereka minta maaf, kita punya geliak minta maaf pula. Abang pun Timah, abang nak ambil kesempatan ini untuk memohon 1000 kemaafan kepada Timah. Tak ada habis cakap lagi abang tu, Timah tak dah jari dah di bibir. Abang cukup bang. Oh, macam drama. Cukup bang, cukup bang. Abang tak ada buat salah apa. Kaki tengok drama. Nampak? Pas suamiku cik sotong, suamiku sebelah rumah. Pas suamiku sebelah rumah, suamiku turun dari langit. Pas suamiku turun dari langit, suamiku terbit ke lubang jamban. Ada belaka? Jadi dia pun terikut tak ni. Abang cukup bang. Abang tak pernah salah pun dengan Timah. Timah dah maafkan kesalahan abang. Sebelum abang buat salah lagi, Timah dah maafkan. Kemai Timah pun. Abang pun waktu ni lah nak mengaku apa pun. Dan satu lagi macam Timah juga, abang ada satu pengakuan nak habaq kat Timah. Pagi-pagi raya ni abang harap Timah tak marah. Timah takkan marah abang bang. Dah abang nak habaq kat Timah, naknya 2 bulan lepas abang menikah dah seorang lagi. Harap Timah tak marah. Tuan-tuan, mengaku pagi raya, ibu-ibu marah kalau abang mengaku tu. Tak berani angguk. Hak tu tak usah kira apa. Raya tak raya, lagi rendang terbalik lagi.
Try buat tengok tak percaya. Dah sungguh. Jadi kita bermaaf-maafan tuan-tuan muslimat. Jangan duk salah dengan orang yang bukan tak boleh sentuh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimat, itu beberapa perkara yang perlu kita ambil berat. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil manfaat, perbetul balik, bagi nasihat dan teguran untuk bulan Ramadan dan raya pada kali ini. Jangan sia-siakan pahala puasa kita sebulan Ramadan ini pada hari raya sahaja. Jangan. Rugi sangatlah, rugi. Jadi sekali lagi saya mohon kemaafan jika sekiranya ada perkataan yang kasar, terasa dan sebagainya. Bukan niat saya nak kata kat siapa-siapa, saya nak bagi kesedaran pada kita bersama-sama, insya-Allah. Dan sebelum saya habis, saya nak maklum pada tuan-tuan muslimin muslimat yang saya ada bawa ubat mata za'faran. Kod ada yang sakit mata, yang katarak, yang selaput, yang alergi, yang ada masalah rabun silau, ataupun dia ada masalah diabetik, kencing manis yang sangat teruk sampai mata dia kabuk, mata dia berkabuh dan tak nampak dan sebagainya. Saya dah bawa ubat mata za'faran untuk dititik dalam mata, insya-Allah. Dia bantu untuk oksigenasi balik mata-mata kita yang rosak, yang saraf ada problem dan sebagainya ni. Sebotol RM18 sahaja, pakai 3 kali sehari, titik pada waktu malam, waktu pagi dan waktu petang. Insya-Allah dia bantu dengan keizinan daripada Allah. Banyak sangatlah testimoni, saya tak ada nak cerita dah tuan-tuan muslimat. Siapa yang berhajat boleh dapatkan kat luar lagi sebotol RM18 sahaja. Kemudian yang kedua, saya dah bawa tabung untuk saya buat kutipan dana pembinaan surau saya di Sungai Layak, Sungai Petani tu. Saya ada beli sebidang tanah untuk saya bina sebuah surau, untuk saya buat kuliah pengajian fardu ain setiap pagi. Saya dan adik-adik saya, kami akan bergilat-gilat mengajar untuk orang-orang kampung kat situ. Surau yang kos dia lebih kurang RM250,000, yang sekarang ni ada dekat RM20,000 dah kutipan, dan kita akan mula bina selepas raya. Lagi RM230,000 tu saya rasa memang ada di apartmen Pematang Poh ni. Jadi tuan-tuan buat keluar lah cerita lagu mana pun bagi cukup malam ni. InsyaAllah lepas raya kita nak mula bina. Tanah tu saya beli guna duit sendiri, saya wakaf atas nama arwah mak saya. Jadi bahagian tanah selesai dah, bahagian binaan saja. Tuan-tuan nak masuk bahagian, nak buat lantai ke, nak ambil bahagian dinding ke, tiang ke, kipas ke, tak kira lah. Habuan orang mengaji, RM5 kita jadi tiang, RM10 kita jadi lantai, RM50 kita jadi dinding, RM100 kita jadi aircon, jadi kipas yang menyejukkan orang yang mengaji, yang solat berjemaah. Allah bayar dengan pahala yang berlipat kali ganda. Nak lagi pada bulan Ramadan yang mula ni, Allah lipat ganda kan. Jangan risau. Ini satu perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugikan. Tijaratan lan tabur, yang tidak ada risiko kerugian. Satu-satunya perniagaan yang tak ada risiko rugi, iaitulah bersedekah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang berhajat nak bubuh boleh masukkan dalam tabung tu, tabung warna biru tu. Tuan-tuan tengoklah ada gambaran surau 2 tingkat, 35 kali 60 panjang dia, 2 tingkat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita bersama-sama dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.